Selamat sejahtera, selamat datang ke channel YouTube Cikgu Azmi. So, hari ini kita akan mempelajari mata pelajaran pendidikan moral tingkatan 2. Okey, jadi untuk tajuk kali ini kita berada pada unit 9, iaitu hargai alam warisan kita. Okey, tanpa membuang masa, kita pergi ke slide saya yang pertama. Okey, murid-murid, seperti anda dapat lihat dalam slide ini, okey, tajuk unit 9 iaitu hargai alam warisan kita, di mana dalam unit 9 ini dalam bidang hubungan antara diri, komuniti dan masyarakat. Okay, dalam unit ini anda semua akan mempelajari tentang peranan masyarakat dalam melindungi alam sekitar. Yang kedua, langkah-langkah badan kerajaan dalam melindungi alam sekitar. Yang ketiga, sumbangan badan bukan kerajaan untuk melindungi alam sekitar. Yang keempat, kesan aktiviti manusia terhadap kesinambungan alam sekitar. Yang kelima, mengekspresikan perasaan apabila melibatkan diri dalam aktiviti melindungi alam sekitar. Yang keenam, mengamalkan tingkah laku ke arah melindungi alam sekitar. Okey, antara cadangan nilai yang kita akan pelajari dalam tajuk ini ialah yang pertama, kasih sayang, okey, walaupun dengan alam sekitar. Yang kedua, bertanggungjawab. Yang ketiga, rasional. Yang keempat, kerjasama. Yang kelima, okey, kerajinan. Okey, kita lihat yang pertama. Okey, peranan anda dan masyarakat dalam melindungi alam sekitar. Apakah peranan kita? Okey, untuk melindungi alam sekitar. Yang pertama, tidak membuang sampah ke dalam sungai atau longkang. Ini biasa. Sudah menjadi kebiasaan bagi rakyat kita, malah di luar sana. Okay. Buang sampah merata-rata, buang sampah dalam sungai, buang sampah dalam longkang. Kalau dulu lihat Sungai Gombak, okay, jernih zaman saya kecil-kecil, tapi hari ini anda lihat Sungai Gombak ibarat teh tarik. Okay. Yang kedua, penanaman pokok. Selepas menebang semula pokok, kita perlu tanam pokok untuk menjaga kita punya keseimbangan alam sekitar. Yang ketiga, bergotong royong membersihkan alam sekitar. Sepatutnya kita buat seminggu sekali kalau boleh. Kalau tidak mampu, buatlah sebulan sekali. Jika tidak mampu juga, buatlah setahun sekali. Kalau tak boleh juga, itu akan menyebabkan alam sekitar kita semakin kotor. Okay, banyak penyakit yang akan wujud dalam kalangan masyarakat kita. Yang keempat, tidak melakukan pembakaran terbuka. Okay. Kenapa? Kesannya boleh menyebabkan jerebu. Apalagi pemanasan global. Okey, itu sebabnya kita tidak dibenarkan melakukan pembakaran terbuka. Okey, akan menyebabkan sesiapa yang mengalami penyakit asma semakin teruk. Okey. Kalau sikit yang buat, okey, jika seseorang yang jika ramai yang buat walaupun sedikit, maka dia akan jadi banyak. Apatah lagi buat pembakaran terbuka. Okey, bakar hutan, bakar saki baki pertanian. Okey, seterusnya mengamalkan 5R. Yang pertama, rethink. Yang kedua, repair. Yang ketiga, reuse. Yang keempat, reduce. Yang kelima, recycle. Okey, biasa kita dengar 3R sahaja, tapi seeloknya kita gunakanlah, okey, 5R untuk melindungi alam sekitar. Dan akhir sekali, melaporkan kegiatan yang menjejaskan alam sekitar. Okey, laporkan, jangan biarkan, jangan kita join sekali. Okey, seterusnya, kita lihat jabatan. Kita lihat apakah langkah-langkah badan kerajaan dalam melindungi alam sekitar. Okey, ada 3 sini badan yang anda nampak lihat. Yang pertama, Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan. Yang kedua, Jabatan Alam Sekitar. Yang ketiga, Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia. Okey, kalau anda dapat lihat di sini, okey, Jabatan Alam Sekitar ni dia ada objektif dia. Kenapa ditubuhkan? Yang pertama, memperkasa program konservasi hidupan liar menerusi aktiviti pengurusan, penguatkuasaan, pengkayaan dan penyelidikan hidupan liar. Yang kedua, mengekalkan integriti kawasan perlindungan bagi faedah penyelidikan, pendidikan, ekonomi, estetik, rekreasi dan fungsi ekologi. Okey, nak kekalkan dia punya kawasan-kawasan tertentu. Yang keempat, meningkatkan pengetahuan, kesedaran, pembangunan modal insan dan penglibatan masyarakat ke arah konservasi hidupan
liar. Okey. Ini memang perlulah supaya kita sedar apakah kesan buruk dan kesan baiknya sekiranya kita menjaga hidupan liar dan melindungi hidupan liar. Yang seterusnya, penjanaan ekonomi melalui aktiviti konservasi hidupan liar. Bagaimana dengan aktiviti konservasi hidupan liar ni boleh menjana ekonomi sesebuah negara. Seterusnya, memperkasakan kepakaran perkongsian maklumat dan penggunaan teknologi dalam konservasi hidupan liar. Okay? Kita nak sekarang ni kita dah ada internet. Okay? Dah banyak dah medium yang kita boleh dapatkan maklumat dan dapatkan maklumat, dapatkan penggunaan teknologi daripada internet. Okay? Type saja Mr. Google, anda akan dapat apa yang anda inginkan. Okey, yang kedua, jabatan alam sekitar. Okey, apakah dasar alam sekitar ni? Biasanya terdapat 8 prinsip di bawah dasar alam sekitar negara. Okey, untuk mengharmonikan matlamat pembangunan ekonomi dengan kepentingan alam sekitar. Yang pertama, okey, dia nak mengawasi alam sekitar, pengawasan alam sekitar. Yang kedua, pemeliharaan ketahanan dan kepelbagaian alam. Yang ketiga, peningkatan berterusan kualiti alam sekitar. Kita nak menjaga alam sekitar secara berterusan. Yang keempat, penggunaan mapan sumber-sumber asli. Yang kelima, membuat keputusan bersepadu terhadap alam sekitar. Okey, yang keenam, peranan sektor swasta dalam menjaga alam sekitar. Okey, yang ketujuh, peran komitmen dan kebertanggungjawabban, semua pihak. Yang ke-8, penyertaan aktif dalam masyarakat, terutama dalam antarabangsa. Seterusnya, kita tengok Jabatan Perhutanan Semenanjung. Apakah objektif dia? Yang pertama, untuk menguruskan sumber hutan negara secara berkekalan bagi pengeluaran berterusan hasil dan perkhidmatan hutan serta penggunaannya secara optimum bersesuaian dengan keperluan alam sekitar. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk meningkatkan bekalan pengeluaran hasil dan perkhidmatan hutan. Bagaimana? Melalui aktiviti perhutanan bersesuaian yang akan meningkatkan kualiti, produktiviti serta penggunaan sumber hutan. Yang ketiga, untuk meneruskan untuk terus membangunkan teknologi mantap yang bersesuaian dengan keperluan alam sekitar. Untuk apa? Untuk pemeliharaan, pengurusan dan penggunaan sumber hutan. Itu semua diperlukan. Memerlukan teknologi yang mantap. Yang keempat, untuk memelihara dan melindungi kepelbagaian hayat hutan, air dan tanah dan penggunaannya secara berkekalan. Andai kata salah satu ni dah tak ada, keseimbangan alam kita ni akan rosak. Nombor 6, yang keenam, yang kelima, untuk meningkatkan kualiti dan kecekapan kilang-kilang pemprosesan berasaskan keluaran hutan. Serta menambahkan aktiviti hiliran dengan nilai tambah yang tinggi. Nombor 5 ni, kita nak tingkatkan kualiti dan nak meningkatkan kualiti kecekapan kilang berdasarkan sumber-sumber hutan yang ada kat negara kita. Balak kita, untuk meningkatkan kualiti, untuk menjadikan dia hasil yang lumayan. Seterusnya, nombor 6, memperkukuhkan pembangunan sumber manusia. Kenapa? Untuk menyokong sektor perhutanan. So, dengan adanya pekerja-pekerja yang ada untuk sektor hutan yang jaga, maka sedikit sebanyak membantu kepada hutan-hutan dalam negara kita. Nombor 7, untuk meningkatkan kesedaran awam berhubung peranan hutan terhadap alam sekitar, dan pemeliharaan. Bagaimana nak meningkatkan kesedaran ni? Yang pertama, melalui pembelajaran serta pembelajaran, termasuk di sekolah, dan hari ini pun kita belajar. Yang kedua, penyebaran maklumat daripada mana? Internet, daripada laman web mengikut kerajaan negeri dan sebagainya. Yang seterusnya, untuk meningkatkan sumbangan sektor perhutanan kepada
pendapatan negara, pertukaran wang asing dan peluang-peluang pekerjaan. Okey, itu adalah sumbangan perhutanan dalam negara kita. Okey, kalau anda dapat lihat balak kita, apa lagi yang berada sumber-sumber hutan dalam negara kita. So bila kita boleh mengeluarkan sumber hutan kita, secara tak langsung kita boleh ekspor barang-barang hutan, kita boleh ekspor produk hutan kita ke luar negara, dan secara tak langsung pertukaran wang asing akan berlaku dalam proses jual beli tadi. Maka akan wujudlah peluang-peluang pekerjaan untuk masyarakat kita. Okey, seterusnya kita lihat apakah sumbangan badan bukan kerajaan untuk melindungi alam sekitar. Okey, ada badan-badan lain selain badan-badan kerajaan yang memberi sumbangan kepada alam sekitar. Yang pertama, kita lihat apa dia kat situ. Persatuan Pencinta Alam Malaysia. Apa yang dia buat? Mengetengahkan isu berkaitan dengan alam sekitar di Malaysia, termasuklah konservasi habitat dan pendidikan alam sekitar. Dia membantu sedikit sebanyak kepada Jabatan Perhilitan. Okey. Yang kedua, meningkatkan usaha memelihara dan memelihara semua jenis hutan dan sumber asli dengan penglibatan komuniti. Apa dia? Sahabat alam. Ini termasuklah dia penghutan, Jabatan Hutan tadi, alam sekitar dan juga perhilitan. Okay, dia juga membantu untuk memelihara dan memelihara semua jenis hutan dan segala isi-isi yang ada dekat situ. Okey, yang ketiga iaitu WWF. Apa dia WWF? WWF ialah Worldwide Fund for Nature. Okey. Dalam bahasa Melayu, tabung alam sedunia. Okey, apa yang dia buat? Menyedarkan orang ramai tentang kepentingan penjagaan alam sekitar. Okey, seterusnya kita lihat kesan buruk terhadap alam sekitar. Yang pertama, habitat. Habitat tumbuhan dan hidupan liar akan musnah. Kenapa akan musnah? Bila kita tak jaga penebangan hutan, pemburuan haram, maka semua tu akan musnah akibat daripada tindakan kita sendiri. Yang kedua, spesies tumbuhan dan hidupan liar berkurang. Bila dah kena tebang, bila dah kena buru, maka semuanya akan berkurang. Sekiranya tidak ada proses untuk tanam semula pokok, membiakkan semula hidupan liar. Seterusnya, yang ketiga, jumlah oksigen berkurang. Tugas pokok ialah mengeluarkan, tugas tumbuh-tumbuhan ialah mengeluarkan oksigen, dan menyedut karbon dioksida. Bila dia terlalu banyak kesedut karbon dioksida, bagaimana pula dia nak keluarkan oksigen dengan banyak? Sedangkan bilangan karbon dioksida yang disedut, yang diambil itu terlalu banyak, dan oksigen yang akan dikeluarkan maka akan berkuranglah. Kenapa? Tumbuh-tumbuhan berkurang. Ini semua disebabkan tumbuhan berkurang. Seterusnya, jumlah karbon dioksida bertambah. Jangan sampai suatu hari nanti kita nak oksigen kena beli. Disebabkan apa? Disebabkan kekurangan oksigen dalam dunia. Seterusnya, berlaku hakisan tanah. Bagaimana hakisan tanah boleh berlaku? Bila pokok ni berfungsi sebagai penyokong kepada tanah, dan bila pokok ditebang, pokok-pokok kecil pun dihabiskan semua di lereng-lereng bukit, maka akan berlaku hakisan tanah, banjir kilat, tanah runtuh. Ini semua akan berlaku sekiranya kita tidak menjaga alam sekitar. Tamat. Sampai sini sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Jadi sebelum kita berpisah, kita lihat semula apa yang telah kita pelajari pada awal tadi. Yang pertama, peranan masyarakat dalam melindungi alam sekitar. Yang kedua, langkah-langkah badan kerajaan dalam melindungi alam sekitar. Yang ketiga, sumbangan badan bukan kerajaan untuk melindungi alam sekitar. Yang keempat, kesan aktiviti manusia terhadap keseimbangan alam sekitar. Yang kelima, mengekspresikan perasaan apabila melibatkan diri dalam aktiviti melindungi alam sekitar. Yang keenam, mengamalkan tingkah laku ke arah melindungi alam sekitar.
Okey, sebelum berpisah, jangan lupa like dan subscribe channel Cikgu Azmi. Kita jumpa lagi pada pembelajaran akan datang. Dan sekian, terima kasih. Jumpa lagi.